juga Singapura. Alhamdulillah, rasanya satu impian saya yang jadi kenyataan. Saya baru saja selesai konsert unplugged saya pada 7 April. Dan kali ini saya muncul kembali untuk konsert Satu Suara Volume kedua hari ini 7 November. Sama cakap Oktober tadi? Tak apa, saya faham. Saya pun kadang-kadang lupa. Excited. Okay, 7 November. Rasaku kamu ada di setiap sedih juga senangku. Rasanya kamu saja mengganti setiap sukamu. Dan cintamu nyatakan ku rasa ku bahagia, ku menyambutnya. Hatiku pun bersambut dia. Itulah pertandanya ada suara saja yang masih lagi bertahan memendam rasa bunga madu yang indah sudah sampai ke bawah hati pilu. Waktu begini diusik dengan silam yang bertanam, lalu ku biarkan ia menyatakan hati ini. Kasihku juga nanti selalu rasaku berlahan di kanan dan kiri. Sepanas matahari terdengar ini menunjuk kasih dia terjun berlingku. Meledak rasa dalam dada, aku mengatakan tak dikduk dalam jantung. Datuk, kali ini segmen trio kita akan digabungkan dan Datuk kena menyanyikan bersama dengan Yeti, menyanyikan lagu saya kali ini, lagu Rindu. Boleh Datuk? Ya, cuba. Menari pun boleh Datuk? Boleh. Boleh Datuk. Hari hari makan kau tetap merawat ingatan. Hari hari makan suasana di luar jangkaan dan yang lebih penting sekali mereka terhibur. Tak kira lah mereka adalah peminat saya, mereka turut sama mendengar lagu-lagu Ibu Hetty, Datuk Ramli Sarip. Jadi dalam masa yang sama mereka dapat pelbagai muzik yang dipersembahkan. So alhamdulillah.
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल खो जाते हैं, दिल तो पागल है. Bang cacing, yo, lancar orang sini. Yo, Hamdi. Cek apa no? Nama cek, Combi Abdul Qadir. Syazad Rafi. Saya Jom tu saya cipta adalah untuk menjadi ikon kepada usahawan-usahawan desa, kepada usahawan-usahawan kampung, supaya mereka mendapat satu inspirasi bahawasanya usaha itu datang ke kejayaan, dan yang paling penting adalah memartabatkan bangsa itu sendiri dan tugas itu sendiri. Jadi saya cipta Mokjun itu dengan keadaan yang sangat terkawal dan berhati-hati. Dan apabila kita nak menyampaikan sesuatu melalui Mokjun, maka saya cipta dia satu watak yang lovable character, yang comel, supaya orang suka. Dalam waktu yang sama, apa yang ingin disampaikan itu dapat disampaikan dengan cara yang sangat santai. Hai, saya Fauzia Mandawar. Saya melakukan watak Combi. Okey, Combi ini diwujudkan semata-mata kerana Emma Fatimah merindui untuk berlakon dengan saya, ya. Selepas 20 tahun tak berlakon bersama. But honestly, bagi saya, Combi is a very colourful character. Okey, dan dia merupakan makcik kepada Zinat Manisa, anak saya sangat-sangat berangan macam dia tu pelakon Bollywood. So bila saya didatangi naskah oleh Erma, maka saya membacanya dan saya melihat okey, watak saya itu sendiri memberi ruang untuk saya, dia memberi kebebasan untuk saya mencorakkan watak itu. Okey, walaupun saya hanya muncul 10-15 minutes tadi the ending scene. Okay, now coming back to the theatre of Mokjun. Bagi saya terus terang, ia menerapkan tentang seseorang yang begitu penuh dengan ambition, iaitu Mokjun. Betapa dia begitu gigih untuk menjadi seorang usahawan sehingga menembusi pasaran antarabangsa. So that is very positive untuk mereka yang memulakan perniagaan, usahawan kecil-kecilan. So it's a very good message, dan ia bukan hanya cerita kosong, dan ianya juga mempunyai mencetuskan pelbagai warna dari segi karakter. Jadi that's the most beautiful part, kerana we get to see real people. Para pelakon ini menzahirkan watak-watak orang yang sebenar-benarnya, yang sememangnya ada bersifat demikian di dalam masyarakat. So mungkin itu salah satu sebab saya menerima. Keduanya kerana saya sangat-sangat ingin, bila saya mendengar Datuk Rahim Razali terlibat dan saya merupakan anak murid dia, of course anak murid mana tak nak berlakon dengan sifu dia. Dan yes, merindui berlakon dengan Erma, kerana saya saya tidak boleh menafikan dan menidakkan bahawa chemistry between the two of us, it is very strong when we are on set, when we are together, maybe because we understand each other. So alhamdulillah, saya tidak dapat hadir untuk latihan. Saya begitu banyak hari, hanya 2 hari, but alhamdulillah, it's so important when you have to have a lot of confidence and just pakukan persembahan anda dan meninggalkan impak. Yes. Kampung bernama Kampung Kodiam, saya ternampak anak Mokjun dan mula rasa putus cinta dia berbunga-bunga. Dan awak jangan tanya saya kenapa saya boleh suka dengan Balkish, dengan watak dia Atul tu, because saya pun masih memikirkan, dan Kak Emma pun masih memikirkan kenapa Haidar boleh jatuh cinta dengan dia. Dan ending dia tak ada, so tak tahu, mungkin apa yang jadi pada saya dengan Atul mungkin dia teruskan di dalam episod ataupun apa, saya tak berapa sure. Tapi itulah, itu tentang watak saya. Okay, watak saya sebagai Atul, seorang gadis kampung yang periang, anak dara tua, yang sangat sayang mak dia, menjaga mak dia, dan adik dia pula yang dia sayangi. Dia sanggup berkorban biar adik dia belajar tinggi-tinggi supaya berjaya. Tapi quite sometimes dia perlukan seorang lelaki sebagai boyfriend
walaupun kadang-kadang mak dia tak suka tak berkenan. Jadi apa yang saya pandang dalam Mok Chun ni, sesuatu drama dan teater yang akan membuka minda-minda orang di luar sana, sebagai peniaga-peniaga usahawan kecil, kena tengok Mok Chun ni macam mana cara nak mengembangkan produk mereka ke antara dunia. Hai, saya Rafi. Saya memegang watak Mio dalam teater musical Mak Chun ni. Mio ni seorang pegawai kerajaan, more spesifik pegawai MARA. Dia memang agak buruk sikit. Saya tahu saya tak lama lagi, tapi inilah peluang saya bersama dengan Mak Fatimah. Jadi saya harapkan daripada teater ni akan terus berkembang menjadi branding yang sangat-sangat strong di mata rakyat Malaysia. Saya harap Mak Chun akan terus kukuh di ingatan kita semua. Harapan saya untuk teater Mok Chun ini, semoga orang datang tengok ramai-ramai, penuhkan panggung, pecahkan panggung Istana Budaya ni. Kita create satu fenomena dalam teater Istana Budaya. Kerana kalau kita boleh create, kalau kita boleh jadikan drama Mok Chun itu satu fenomena, kita juga mampu menjadikan teater Mok Chun juga satu fenomena. Dan selepas ini yang pastinya, saya akan pastikan Mok Chun akan jadi animation, Mok Chun akan jadi filem. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya sekarang adalah Encik Shahram Ahmad dari Malaya Historical Group. Okey, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Okey, Encik Shahram, boleh tak ceritakan sedikit mengenai latar belakang Malaya Historical Group daripada awal perubahannya sehingga sekarang? Kumpulan Sejarah Malaya ni atau dikenali sebagai Malaya History Group MSG telah ditubuhkan dari tahun 2000. Ini bermaksud kita dah beroperasi lebih kurang 15 tahun. Kami ini terdiri daripada mereka-mereka yang minat tentang sejarah, minat yang mengkaji sejarah dan menguraikan tentang misteri sejarah ketenteraan di Tanah Melayu pada Perang Dunia Kedua dan zaman darurat. Boleh ceritakan sikit mengenai apakah objektif utama sebenar penubuhan Malaya Historical Group ini dan siapa antara ahlinya? Okey, objektif kami ini pada awalnya untuk mengkaji tentang sejarah ketenteraan, contohnya pada Perang Dunia Kedua dulu dan juga zaman darurat. Kami berkisar, kajian kami ini lebih berkisar kepada mencari kawasan pertempuran yang berlaku pada Perang Dunia Kedua, kemudian mencari misteri kehilangan pesawat yang terhempas dan hilang semasa Perang Dunia Kedua, dan juga kami banyak mencari kesan-kesan tinggalan seperti kubur pertahanan, kawasan pertempuran yang berlaku pada Perang Dunia Kedua dan juga pada zaman darurat. Dan ahli-ahli kami ini terdiri daripada saya sebagai ketua penyelidik, Sagir Ahmad sebagai penyelidik bebas, dan juga rakan saya yang lain seperti Zafrani Arifin dan Puan Asinda lah. Ini adalah mereka-mereka yang aktif dalam kumpulan kami ini untuk menjalankan penyelidikan untuk kumpulan ini sendiri. Ahli-ahli yang di dalam grup ini, adakah mereka mencari sendiri grup ini atau macam mana? Sebelum ni mereka mencari sendiri kumpulan ni, dan apabila minat mereka itu banyak cenderung kepada apa yang kami kaji, kami telah menjemput mereka untuk menyertai kumpulan kami ini kerana pada pendapat kami tujuan mereka tu harus disatukan untuk memberikan satu ciri yang mantap kepada kumpulan MSG ini supaya bergerak selari dengan apa yang mereka cari dan apa yang kami usahakan selama ini. Okey, siapakah orang kuat di sebalik penubuhan MHG ini dan mengapa MHG ini penting dalam pemeliharaan sejarah negara? Okey, orang kuat kami ni adalah saya dengan Encik Sagir Ahmad dan juga Zafrani Arifin, dan fungsi benda ni penting supaya sejarah kita, nilai sejarah kita ni dapat dikekalkan dan dapat dibawa untuk generasi akan datang supaya mereka tahu
apa yang berlaku pada zaman-zaman sebelum mereka dulu. Jadi kalau dulu mereka ni banyak melihat dari buku Pembacaan. sejarah, kan, gambar-gambar. Jadi pada kami ni membawa benda-benda ni, sejarah ni daripada dalam hutan ke, daripada dalam laut ke, dekat dengan mereka. So bagaimana idea asal untuk menubuhkan MHG ni? Terdetiknya untuk menubuhkan. Idea asal ni sebab dulu saya dulu minat sejarah dan membaca berita tentang penemuan pesawat Perang Dunia Kedua, pesawat terbas pada zaman darurat. Tapi saya nampak tiada jalan penyelesaian. Maksudnya surat khabar ni dan orang-orang yang terlibat dengan sejarah ni seperti orang museum ke apa ke, mereka tak dapat nak carry forward benda ni. Mereka sampai situ saja. Sampai situ aja. Maksudnya bila dia jumpa kapal terbang tu, mereka jangan rekod dia dah situ je. Macam kami bukan setakat menemui pesawat, contoh pesawat kami mengkaji siapakah dia, siapa yang bawa, apakah misi terakhir dia. Kalau kita cuba lebih jauh, kita akan mencari pula siapa keluarga dia, adakah dia masih hilang, adakah dia masih lagi berada di kawasan Naas itu. Dan itu yang akan menjadikan kami ni seperti satu macam penyiasat bebas. So basically macam mana Encik Shahrul dan Kumpulan mendapat maklumat untuk pertama kalinya mengenai kes-kes seperti ini? Maklumat ni banyak kita orang dapat ni dari segi rekod. Selalunya rekod ni daripada pihak British ke pihak Amerika yang mengatakan pesawat ni sekian-sekian hilang di kawasan hutan sini. Kemudian satu lagi daripada semua maklumat daripada penyelidik bebas di UK ataupun di Amerika Syarikat, dan juga daripada waris yang menghantar sendiri email kepada kami untuk mencari dan membantu mereka mencari orang yang mereka sayang ini hilang di hutan Malaysia. Dan juga dari segi info-info yang saya lakukan, iaitu kita contoh macam saya berak sendiri ke kawasan Perak, kami akan meninjau kawasan hutan ni, mencari dan bertanya dengan orang kampung, adakah mereka tahu ke tentang tinggalan perang ataupun ada ke kehilangan pesawat yang mereka terjumpa. Dan saya akan rekodkan dan kita akan buat satu penyelidikan untuk jalankan satu ekspedisi mencari pesawat ni. Itu yang kita banyak bergerak-gerak tu. Jadi semua dari sini satu maklumat ke satu maklumat. Ya, betul. Kembali bersama kami selepas ini. Okey, kembali bersiaran bersama bernama Web TV dalam program Up Close bersama Encik Shahrul Ahmad dari Malaya Historical Group. Okey, Encik Shahrul, adakah MHG bekerjasama dengan mana-mana pihak, sama ada kerajaan atau swasta dalam usaha pencarian, dan jika ada, mengapa? Okey, memang kami ada jalankan bersama dengan kerajaan ataupun dengan pihak swasta. Contohnya dari segi contoh agensi pemisoman, badan-badan kerajaan yang lain. Macam mereka ni ada kadang-kadang mereka ada jumpa satu artifak yang perlu mereka ketahui jadi sejarahnya. Dari situ mereka ada kenal kami ni yang mengkaji sejarah ni. Mereka telah menghubungi pihak kami dan kami telah bantu mereka dari segi macam mana nak menguraikan artifak yang mereka jumpa tu, sejarah artifak itu. Dan ini sedikit sebanyak membantu mereka dalam menguraikan misteri sejarah artifak yang mereka telah ketemu itu. Itu yang banyak yang kami bantu sekarang ni. Adakah Kumpulan Malaya Historical Group ni bergerak sendiri atau dibiayai oleh mana-mana pihak? Tak ada. Kami ni kebanyakan adalah sukarelawan. Okey, sepanjang penubuhan MHG ini, apakah antara cabaran yang terbesar yang telah dihadapi oleh? Yang paling banyaknya dari segi kami ni berjalan dalam hutan beberapa hari mencari sebuah pesawat yang dilakukan hilang di kawasan hutan. Beberapa kali masuk, tak jumpa, akhirnya jumpa juga. Tapi dia punya cabaran tu memang orang kata kalau orang biasa yang masuk ni memang give up lah. Boleh tak ceritakan sedikit antara penemuan yang telah berjaya ditemui? Okey, penemuan kami setakat ni banyaklah. Ada yang dari segi pas daripada pesawat
macam dia punya meter, dia punya badan pesawatnya ada nombor, kemudian barang-barang daripada kru pesawat, contoh macam cincin, gelang, barang-barang persendirian dia. Ini membantu kami dari segi pendidikan. Contohnya macam cincin dan gelang ni ada nama dan nombor siri. Jadi daripada situ kami dapat tahu siapa yang bawa pesawat tu, siapakah mereka. Kalau sekarang ni masalah kami, orang-orang yang banyak menunggu pesawat ni, mereka mengambil dan menyimpan dan ataupun menjual sebagai besi buruk. Jadi nampak macam suka pada kami untuk mendapatkan maklumat. Jadi macam kalau kata kami pergi ke kawasan ada dalam sejarah ni 3 tapak je, pesawat tak ada, 1 skru pun tak ada, sebab orang nak keluar besi buruk. Jadi kadang-kadang benda macam ni menyukarkan kami lah untuk menguraikan sejarah pesawat ataupun kesaninggalan tu. Contoh macam ni lah yang saya jumpa ni, di satu kawasan Naas di Negeri Sembilan. Ini adalah cermin mata Ray-Ban Aviator yang dipakai oleh kru pesawat. Tapi malangnya sebabkan mereka ni yang korban terlalu ramai, kami tak dapat tahu siapa punya. Jadi barang ni kami akan ambil, kena pasti jenis, dan kami akan tag dia, dengan harapan nanti bila insyaAllah kalau kita ada masa dan wang, kita kumpulan kami ni akan membina satu mini museum, dan barang-barang artifak ni kami akan displaykan khas untuk rakyat Malaysia dan juga untuk generasi yang akan datang. So agak-agak artifak ni sudah berusia berapa lama? Sudah berusia 71 tahun. 71 tahun. Okey, selain MSG, apakah antara minat lain yang Encik Sharon sendiri mempunyai minat? Minat tu banyaklah, tapi yang selepas sejarah ni banyaklah. Contoh macam menunggang motosikal, menunggang basikal, buat diving semua. Tapi kadang benda tu pun ada kaitan juga, walaupun dia tak ada kaitan sejarah kan. Masih juga kalau macam saya naik motor menunggang ke kawasan macam pegunungan tu pun mata melilau juga tu mencari. Tak boleh lari daripada itu begitu. Itu memang minat je. Betul. Okey, Encik Sharon boleh bagi sedikit akhir kata dari Encik Sharon? Akhir kata saya berharap kepada rakyat kita Malaysia ni, supaya mereka lebih bertanggungjawab bila mereka ada tahu kawasan mereka tu ada satu tinggalan perang atau tahu jumpa penemuan perang. Contoh macam pesawat terlepas ke, ada benda-benda yang kaitan sejarah lah, supaya jangan fikir dari segi nilai sebagai benda tu boleh jual besi buruk. Saya harap mereka ni laporan pada kami atau pihak museum atau pihak berkuasa supaya kami ni boleh menjalankan kajian tentang benda-benda ni supaya benda-benda ni dapat diselamatkan dan diletakkan di kawasan sepatutnya supaya orang boleh tahu. So, kalau mereka ambil benda ni jual besi buruk, dia habis di situ. Habis itu. Kita dah tak ada sejarah dah. Kalau kata nanti kalau kita ni kalau dah tak ada artifak, nanti masa akan datang nanti orang akan tengok macam nak tengok pesawat Jepun. Kita ke Jepun, tengok buku, tengok gambar. Kita tak ada dah. Sebab apa? Orang sebelum kita ni telah jual besi buruk. Jadi tak dipelihara, kita dah rugi lah. Jadi itu yang sekarang ni kami berharap pada mereka ni ada kesedaran. Jangan fikir bentuk nilai duit je. Fikir secara betul nilai, bukan dari segi duit tapi nilai sejarah. Itu yang saya mohonkan, yang saya harap kepada mereka ni semua. Okey, kepada mereka yang di luar sana tu bagaimana ingin menghubungi Encik Sharon dan MSG? Okey, kami ada laman website msg.mymalaya.com ataupun boleh ke Facebook kami, Malaya Historical Group. Kami akan masukkan terima request kepada anda untuk masuk, dan apa-apa yang boleh maklumat yang kami perlukan atau anda yang tahu sampai pada saya akan cuba bantu. Okay, baiklah Encik Sharon, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama Bernama Web TV di dalam program Up Close. Sekian saja daripada kami, sehingga berjumpa lagi.